Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارض عنا إنك على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Yang bermaksud, katakan Muhammad, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah aku, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah akan kasih dan cinta kepada kamu. Sadaqallahul azim. Makasih berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yadman dan isteri selaku tuan rumah kepada program santai duha kita pada pagi ini. Moga-moga Allah memberkati usaha beliau dan isteri, menghasilkan perniagaan yang berkat, menguntungkan. InsyaAllah kita sama-sama mengambil manfaat dengan makanan yang lazat, sedap dan murah. Nah, itu sebut murah tu. Dan yang dihormati sahabat saya Tuan Haji Kamarudin dan Kak Salwa, suami isteri. Dan yang dihormati seluruh kehadiran para pengunjung pada pagi ini, yang jauh, yang dekat, bersama keluarga, bersama dengan anak-anak, bersama rakan taulan yang baru sampai, yang sedang menikmati hidangan lazat yang disediakan oleh pihak restoran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di saat kita sedang menjamu selera makan minum ini, di samping kita memberi makanan kepada jasad kita dengan nasi lemaknya, mungkin dengan mi gorengnya, tak tahulah minum apa lagi, kita juga nak menghidangkan makanan buat roh kita, hati kita, jiwa kita, dengan sedikit tazkirah dan peringatan, apalagi tentang Nabi kita yang kita cintai, Nabi yang kita rindui, tuan-tuan, puan-puan semua. Nabi yang kita sama-sama mengharapkan satu hari akan datang kita dapat melihat wajah baginda bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan memimpin kita insya-Allah untuk ke syurga Allah Azza wa Jalla
dalam keadaan sejahtera, selamat, bahagia insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan puan-puan yang hadir pada pagi ini di samping santai dengan keluarga masing-masing, kita hari ini berada pada tanggal 9 hari bulan Rabiul Awal. Dalam tempoh 3 hari lagi akan datang, hari Selasa akan datang, kita akan menyambut hari 12 Rabiul Awal. Dalam negara kita, kita namakan sebagai Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pasti yang kita takkan lupa ialah itulah hari cuti. Hari itu tak lupalah tu, cuti umum, public holiday. Tetapi saya yakin, saya percaya bukan isu cuti umumnya, tetapi isunya adalah hari kebesaran Islam, iaitu hari kelahiran Nabi kita, junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saat yang paling besar dalam hidup Islam ialah bila lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penyelamat kita, pemandu kita, pemimpin kita, pedoman kepada kita. Suatulah maka tuan-tuan dan puan-puan semua, di awal muqaddimah bicara santai pada pagi ini, saya nak ajak tuan-tuan walaupun dalam suasana sedang makan minum, teruskan makan minum. Kalau saya tengok yang belah kiri pun sedang seronok makannya, yang belah kanan pun sedang seronok makannya, teruskan. Tapi saya nak mengajak tuan-tuan dalam hati masing-masing, iaitu kita berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kumandangkan selawat, tuan-tuan ikut dalam hatilah. Yang ikut dengan mulut secara bicara silakanlah, yang sedang makan silakan. Ini sebagai satu muqaddimah awal. Moga-moga Allah berkati pertemuan kita pada pagi ini insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد وممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. Itulah ucapan selawat dan salam tuan-tuan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu tuntutan dalam agama kita. Muliakan Nabi tuan-tuan, suatu tuntutan dalam syariat agama kita. Satu dalam hukum beragama kita dianjurkan sangat-sangat untuk terus berselawat salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa keadaan sekalipun. Para ulama kita berpendapat, disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, sekurang-kurangnya ada 41 kelebihan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan 2, bukan 3, 41 kelebihan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak nak sebut semuanya, saya sebut 3-4 saja. Antara yang dinukilkan beliau dalam kitabnya, yang pertama, selawat atas Nabi ni tuan-tuan adalah jalan kita untuk bersama Nabi dalam syurga. Seolah tiket untuk kita ke syurga bersama Nabi dengan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu Nabi bersabda, "Aktsiru alayya salatan." Perbanyakkanlah selawat atasku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira saya berpendapat tuan-tuan, satu benda yang paling simple, yang paling mudah untuk kita kumandangkan setiap masa waktu adalah selawatlah. Di rumah, di jalanan, dalam kenderaan, tengah bekerja, layan pelanggan, layan tetamu, dalam tengah berehat, dimanapun kita, lepas solat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan para ulama menegaskan bahawa setiap patah selawat kita itu tak akan dikecewakan oleh para malaikat. Mana malaikat akan sambut selawat kita, dan selawat akan digabungkan bersama selawat malaikat. Betullah kata setengah ulama'nya, selawat kita ini akan bersama dengan para malaikat ketika mereka berselawat. Sebab dalam Al-Quran Allah sebut kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat selawat atas Nabi. Jadi jelas dalam Al-Quran malaikat selawat atas Nabi. Kalau kita selawat, bergabung selawat kita dengan para malaikat Allah Azza wa Jalla. Ini satu rezeki. Jadi yang pertama, kata Imam Abdul Qadir Jailani, selawat adalah jalan untuk ke syurga. Yang keduanya tuan-tuan puan-puan, selawat ini satu amalan yang boleh memberikan kita ketenangan, berikan kita kebahagiaan dan keselesaan. Maknanya selawat ini satu ucapan yang boleh membawa kepada kita kebahagiaan, ketenangan yang sejati. Bagi kita kalau resah gelisah, tak berapa nak ceria, tak tenang hati, ada masalah dalam rumah, asyik nak marah ke orang contohnya, nak maki anak contohnya, selawat banyak-banyak. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana selawat boleh tenangkan hati.
daripada gangguan syaitan dan gangguan-gangguan yang merosakkan kehidupan kita. Dan ini kata para ulama, selawat dianggap sebagai syifa, penyembuh. Dan orang yang beruntung adalah orang yang sentiasa berselawat. Terasa tak tenang, selawat. Susah hati, selawat. Macam kita sekarang, dalam suasana pandemik Covid sekarang ini, susah hati kita tuan-tuan. Kokok kita kena jangkitan, kalau anak kita kena jangkitan, dan macam-macam musibah yang lain. Rahsia kita selawat banyak-banyak. Pagi ke petang, petang ke malam, malam ke siang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada masalah lah. Saya ada orang tanya, Ustaz, kalimah Sayyidina itu daripada mana? Hadis mana? Saya tak nak jawab lah tentang hal ini. Saya kata Sayyidina pun betul, tak sebut pun betul. Yang tak betul, tak selawat. Itu yang tak betulnya. Kita dah gopoh tentang persoalan Sayyidina ada ke tidak, ataupun tak ada. Sayyidina pun betul, tak sebut Sayyidina pun betul. Yang penting selawat. Itu jawapan paling mudah untuk diberi pada orang yang bertanya, kenapa disebut Sayyidina dalam selawat tu? Mana hadisnya, dalilnya? Memang kalau ikut pada sunnahnya, dalilnya yang ada ialah tanpa Sayyidina. Tapi ulama kita bercakap, setengah ulama kata sebagai memuliakan. Takrim Nabi disebut Sayyidina dengan makna penghulu kami, ketua kami, menyanjung Nabi dengan Sayyidina. Tapi yang penting ialah tak sebut pun ya, sebut pun ya. Yang tak ya, tak selawat. Baik. Jadi selawat ini tuan-tuan, kata para ulama termasuk Abdul Qajalani, dia merawat kita, merawat hati, merawat jiwa, merawat perasaan kita. Sebab tu kalau kesah kita, antara cara yang paling terbaik ialah perbanyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, ini ada riwayat dia, seorang tokoh besar iaitu Al-Hasan Al-Basri, seorang tokoh bernama Hasan Basri, pernah disebut, dia kata, aku pernah mengalami suatu kehidupan yang tak tenang. Dia ulama tuan-tuan, tapi ada masa tak tenang hati, tertekan. Pernah ketika dia kata apa? Aku habiskan madaitu ayyaman bis salawati. Dia kata, aku habiskan banyak hari selawat, selawat, selawat dan selawat. Ini kata Hasan Basri, madaitu ayyaman bis salawati fawajadtu annaha shifa'un li. Maksudnya kata dia, aku habiskan banyak hari berselawat, dalam suasana tak tenang hati, aku dapati selawat penyembuh kepada aku. Tengok tuan-tuan. Jadi ini sejarah ulama, dan mereka yang buat ini bukan orang biasa-biasa, orang alim. Dalam mereka hadapi ujian, situasi tak tenang, selawat banyak-banyak. Ini bagi saya rahsia besar ni tuan-tuan. Kita di rumah mungkin ada masalah, suami isteri nak masam muka, nak berbalah contohnya. Pesan kat isteri kita, suami kita, kalau nampak muka isteri lain macam saja, beritahu kat isteri yang selawat yang Allahumma salli ala Muhammad. Beritahu isteri kita supaya selawat. Nampak suami pula lain macam muka, nak marah je, bengis nampaknya, isteri pun sama, beritahu kat suami, bang, selawat bang, Allahumma salli ala Muhammad. Biar suami ke isteri ucap selawat itu. Tapi kalau suami tak mengaji, payahlah juga. Isteri kata, bang, selawatlah bang, nampak nak marah memanjang ni, dah 3 jam setengah duk marah ni, apa benda ni? Suruh suami selawat. Suami dia buka mata luar-luar, dia tanya balik, apa selawat? Dia tanya balik, ini suami tak mengaji lah ni. Kalau suami mengaji, dia selawat je, apa masalahnya? Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah marah akan reda, jiwa akan tenang. Ini antara yang diajar oleh para ulama kita.
Yang ketiga, selawat kata Syekh Abdul Qadir Jailani, 41 ni, saya tengok 3-4 cukup lah. Salah satunya ialah selawat ini akan membuka pintu rezeki dalam kehidupan. Selawat akan buka pintu rezeki. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita hidup ni nak rezeki banyak sebenarnya. Rezeki sehat, yang meniaga macam ustaz, ya, dengan isterinya nak dapat untung, perniagaannya, orang datang, makan minum. Kita pun kalau bekerja rezeki murah, nak untung. Maka tuan-tuan, selawat kata tok guru kita Ahmad Ghazali kata apa? Pintu untuk dapat rezeki yang murah. Lepas tu saya ingat orang tua-tua dulu, lah, saya ingat sangat, antaranya guru Quran kami masa belajar kecil-kecil dulu, orang sedatang kepada dia minta doa berkat lah, nak berniaga, nak buka gerai teh tarik ke zaman tu, minta doa. Saya ingat lagi pesan guru kami, dia kata pertama sekali selawat banyak-banyak, buka pintu kedai, di samping basmalahnya lah selawat. Siap pinggang mangkuk nak masak, selawat, Allahumma salli ala Muhammad. Atur kursi makan, meja makan untuk orang datang, selawat, Allahumma salli Muhammad. Ini antara pesanan guru, dah betul rupa-rupanya. Lepas tu kata Syekh Abdul Jalani, yang ketiga selawat ini pembuka rezeki. Ini satu kelebihan tuan-tuan. Sebab itulah kita yakin, percaya atas keberkatan selawat itu, Allah tidak akan menyusahkan rezeki kehidupan kita. Dia bukan setakat rezeki makan minum, harta, rezeki kesihatan, rezeki yang berkait dengan soal kehidupan semasa. Nak sihat badan, selawat banyak-banyak. Batulah di kalangan orang-orang yang terlibat dengan perubatan Islam, saya tak terlibat, tapi saya tahu daripada kawan-kawan kita, cara nak buat rawatan yang sakit, antara benda jangan lupa ialah selawat syifa. Itu di antara amalan yang penting, merawat penyakit fizikal, apalagi penyakit dalaman kita. Jadi merupakan satu rezeki kita besar dalam usaha kita untuk mendapat barakah di sebalik selawat atas Nabi SAW. Yang ketiga, yang keempat saja. Yang keempat, dalam senar 41 kelebihan selawat ini, yang keempat kata Syekh Abdul Qadir Jailani, selawat ini akan memungkinkan kita untuk dikenali mudah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu benda besar tuan-tuan ni, untuk kita dikenal secara mudah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana orang banyak selawat, yang kerap selawat, akan mudah dikenal Nabi pada hari di mana kita bersama Nabi di padang mahsyar nanti. Sebab kata setengah ulama kita, Nabi bukan kenal kerana bangsa, Nabi kenal bukan kerana rupa paras, Nabi tak akan kenal kerana warna kulit kita, tetapi Nabi kenal kita tuan-tuan kerana selawat yang kita pernah sebut dalam hidup ini. Maka selawat itu kekal, menyebabkan Nabi akan kena, ini umatku, kena orang lain. Maka satu rezeki besar pada saya tuan-tuan, kalau kita nak kenal Nabi, ucapkan selawat atas Nabi sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menjadi sebab untuk kita kenal Nabi pada hari pertemuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang akhirat insya-Allah. Baik, itu secara intro tentang bagaimana kemuliaan selawat yang menjadi tema penting dalam kehidupan beragama kita. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita dalam suasana sekarang ini dah masuk 9 Rabiul Awal, menanti saat 12 Rabiul Awal untuk sambut Maulid Nabi SAW ini. Antara satu perkara yang amat penting mustahak ialah
kita perlu memahami bahawa Nabi tidak pernah memutuskan hubungan dengan kita. Jasad kita tak nampak, wajah kita tak tengok, Nabi tak kena bertemu, tetapi hakikatnya Nabi tak pernah putuskan hubungan dengan kita semua. Satulah tuan-tuan, kata para ulama kita, termasuk Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, termasuk Imam As-Suyuti dan ramai ulama besar kita menyebut bahawa hubungan dengan Nabi tak akan putus dengan dua sebab. Yang pertama, kita ittiba', yang kedua kita mahabbah. Ini akademik sikit lah, tapi saya nak ringkaskan. Yang pertama, kita ittiba', kedua mahabbah. Ittiba' mana sayang kasih, ittiba' ikut Nabi, turut Nabi. Yang kedua mahabbah, sayang, cinta kasih. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam hal ini kata ulama-ulama kita, termasuk Imam Suyuti tadi dan Imam Al-Ghazali, Nabi SAW untuk ittiba' baginda SAW, yang pertama, kita nak kena sentiasa bersama Al-Quran. Ini cara ittiba' Nabi, bersama Quran. Mengapa? Sebab Al-Quran adalah kitab wahyu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, untuk ittiba' Nabi ni, ikut Nabi tuan-tuan, kita kena sentiasa ikuti amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan Nabi dengan mana tuan-tuan? Ibadat. Saya tak nak bawa cerita panjang, saya nak kaitkan dengan situasi kita sekarang ini. Banyak cerita nak cerita ikut Nabi ni, tapi saya nak kaitkan situasi kita sekarang ini. Nabi SAW, cara baginda dalam soal makan minum, satu sunnah Nabi ajar kepada kita pada tuan-tuan, suka beri orang makan, suka jamu orang makan. It'am at-ta'am, beri makanan, Nabi paling suka. Sampai sahabat kata, kami kalau temui Nabi, Nabi tak pernah tinggal melainkan tanya kami, kamu nak apa? Kalau ada buah tamar diberi. Ini sunnah. Dari kita sekarang dalam suara macam ni, alhamdulillah, ada yang mungkin bawa kawan belanja, kata tahniah tuan-tuan dibawa keluarga, datang 4 orang 5 orang, yang nama suami belanja anak-anak makan. Ini sunnah lah ni. Nak lebih lagi, belanja meja orang makan. Belanja meja orang makan. Belanja meja kita satu hal, tengok sebelah kita 3 meja, belanja. Bercakap dengan Ustaz Mat Yaman, Kak Ani, saya nak bayar 3 meja tu, termasuk Ustaz sekali lah, contohnya. Ini Nabi punya sunnah. Sehingga Nabi ajar kepada kita tuan-tuan, orang yang belanjakan orang makan ini, Allah berkati. Satu doa tuan-tuan, Nabi ajar kita, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ni orang belanja orang makan, orang doa kat dia. Ini sunnah Nabi ni. Ya Allah, berikan makan pada orang bagi aku makan, berikan minum orang beri aku minum. Berkatlah maksudnya. Jadi ini sunnah Nabi ni. Waktu kita kalau boleh lah,
dalam kehidupan beragama untuk ikut sunnah Nabi tuan-tuan, suka belanja orang minum. Walaupun tea segelas, nasi sesudu, kuih sepotong, gelas meja terpenuh sampai RM100, insya-Allah Nabi sebut tidak akan hilang keberkatan rezeki yang kita beri pada orang lain. Tak akan hilang keberkatannya. Bahkan insya-Allah ini adalah sunnah Nabi yang kita kena patuhi, kena ikuti. Dan saya kira tuan-tuan boleh memahami apa yang sebutkan ini dalam cari ikut sunnah Nabi Sallam. Ialah kita tak mampu nak belanja orang makan ramai-ramai sampai 4-5 meja. Bukan wakil rakyat. Kalau YB itu memang terpaksa dah. Ke mana-mana pun kena. Takkan YB datang melenggang maklimah. Baik, kita belanja anak isteri makan. Bawa anak isteri makan semeja sampai puluhan ringgit. Keluarkan RM kita. Niat apa? Dua niat yang besar. Pertama, untuk beri makan keluarga kita sendiri. Yang kedua, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan apa yang Tuhan lakukan itu Allah berkati. Sementara pula kita boleh bayar orang lain untuk makan, minum, belanja dan seumpamanya. Ini Nabi punya sunnah. Sampai Nabi kata bahawa tiada satu kegembiraan dalam hidup beragama di antara melainkan kita ini it'am al-masakin atau it'am at-ta'am, beri orang makan, belanja orang makan, minum. Jadi tuan-tuan, ini satu perkara yang berkait dengan kita sekarang ni. Saya tahu pengalaman saya sendiri dengan soal makan minum ini. Kadang-kadang ustaz ya, masalahnya kita niat nak belanja orang dah. Tak ada kita nak belanja orang belanja kita dulu. Kadang-kadang bisik. Dah bisik dah dengan kaunter tu. Saya nak bayar 2 meja tu, ujung sana tu. Pergi nak bayar, kaunter kata, ustaz, orang dah bayar ke ustaz. Kita nak cerita yang dia dah bayar awal lagi. Jadi kita ni berebut pahala. Apa hukum tuan-tuan? Kita nak bayar orang makan makanan, tiba-tiba orang dah bayar. Kita nak pahala tidak? Niat kita pahala. Niat kita nak bantu, nak bayar makanan, tiba-tiba orang dah bayar. Kita tetap dapat pahala walaupun kita tak bayar. Sebab niat kita ikhlas nak membayar makan orang. Jadi dalam Islam ni tuan-tuan, tak ada kerugian. Lepas tu Nabi sebut kepada kita, Al-Mu'ti, Al-Mujib, sama saja. Yang beri, yang terima, sama pahala si Allah Azza wa Jalla. Inilah agama. Menarik tuan-tuan. Baik, seterusnya sikit lagi. Kita ni kena mahabbah. Pertama, itibak kan, ikut sunnah Nabi. Yang kedua, mahabbah. Tuan-tuan, mahabbah ni apa benda? Makna sayang, kasih, cinta. Itu mahabbah. Sayang, kasih, cinta. Baik, bagaimana kita terjemahkan mahabbah Nabi ini tuan-tuan semua? Antaranya ialah orang yang mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping selawat dah kita selesaikan tadi, antaranya ialah kita sentiasa membaca buku sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ajak tuan-tuan pada hari ini, kalau dapat dan kena dapat, semampu mungkin antara senarai bacaan kita wajib adalah membaca kitab sirah. Sikit pun alhamdulillah, banyak masya Allah. Sebab kata Al-Imam Al-Mawardi, dia kata apa? Macam mana kamu mendakwa kamu cinta Nabi, sedangkan kamu tak baca pun tentang sirah Nabi kaum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dakwan palsu, kata dia. Kata Imam Mawardi, ini dakwan yang bohong, palsu. Sebab kalau kita cinta ni tuan-tuan, sekurang-kurang ada 3 perkara kita akan buat.
Cinta ni sekurang-kurang 3 benda kita buat. Kita cintakan isteri, cintakan anak-anak contohnya. Yang pertama, sebut. Tanda cinta ni sebut, memanjang. Kebaikan isteri sebut, nama anak tersebut. Ini tanda cinta. Kalau tak sebut, tak tanda cinta lah tu. Yang pertama, sebut. Maka Nabi kita sebut. Cara sebut macam mana? Allahumma salli ala Muhammad tadi, malam siang. Yang keduanya ialah ingat. Kita ingat. Tanda cinta yang pertama sebut. Dua, ingat. Kita sentiasa ada di kepala kita. Cintakan isteri. Pergi mana-mana nampak muka dia, nampak wajah dia. Kecuali benci lah, benci tak nampak lah. Tapi kita bercakap orang yang kita sayang. Berpisah sekejap, 1 hari macam setahun, ada harapan. Pisah 2 hari macam 10 tahun. Dengan siapa? Suami isteri. Sebab ingat. Ingat masakan dia, ingat watak dia, ingat wajahnya, ingat akhlaknya. Macam-macam ingat tentang orang kita sayang ni. Kita takkan lupa. Itu tanda orang cinta lah tu. Pertama, sebut. 2, ingat. Yang ketiga, tanda sayang, cinta, kasihnya tuan-tuan, kita ikut. Ikut. Pertama sebut, 2 ingat, ketiga kita ikut. Sebab itulah dalam hal ikut ini, kalau cinta dah buta tuan-tuan, sayang ke orang, ikut je lah. Lepas tu hari ni kes-kes orang muda-muda kita dapat boyfriend, tak kira dah, yang penting ikut je, malam, siang, pagi, petang, sampai tak balik-balik. Sebab apa tu? Sebab cinta. Cinta buta lah tu sebenarnya. Ikut saja. Boyfriend ajak keluar, keluar. Tak balik lah, tak balik. Ini bahaya. Tapi kerana cinta. Makna orang cinta ni, dia ikut. Dengan Nabi kita ikut dia. Jadi 3 ini syarat penting orang cinta: sebut, ingat, dan ikut. Dan kalau ada 3-3 ini, lengkaplah cinta kepada Nabi SAW. Sebab sememangnya Nabi layak kita sebut, layak kita ikut, dan layak kita ingat malam, siang, pagi, petang. Jadi tuan-tuan sekalian, yang terakhir, poin terakhir saya pada hari ini, dalam masa dah masuk minit yang ke-40 kata saya sekarang ni, lebih kurang. Tuan-tuan, puan-puan semua, sebenarnya dalam isu maulid Nabi, mahabbatun Nabi ni tuan-tuan, kita kena ingat satu perkara. Ini benda serius, bahawa orang yang paling utama menyelamatkan kita, orang paling utama selamatkan kita di hari akhirat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan anak kita, bukan suami kita, bukan isteri kita. Syurga insya-Allah sama kita pada bashar, sama. Tetapi yang boleh bawa ke syurga, yang boleh selamat daripada mahsyar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang lain. Satulah kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, sempitnya kita daripada mahsyar tak boleh cerita. Orang menangis, orang meratap, meraung dengan hiruk-piruk. Manusia boleh selamatkan orang itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh tak boleh selamatkan umatnya, bahkan umat seluruhnya. Nabi Ibrahim tak boleh selamatkan manusia seluruhnya. Nabi Musa pun tak boleh selamat. Ia boleh selamatkan umat seluruhnya. Siapa tuan-tuan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi kita beri syafaat. Syafaat ni dalam bahasa kita sekarang recommendation lah, iaitu surat kebenaran khas pada mahsyar. Bukan surat rentas negeri, lagi dah selesai dah. Surat rentas pada mahsyar, Nabi yang boleh beri, namanya syafaat.
Nabi lain tak boleh beri, tuan-tuan. Yang boleh beri hanya Nabi Muhammad. Dan kita ini hanya dapat surat daripada Nabi, syafaat baginda. Seorang ayah tak boleh anaknya tolong, seorang ibu tak boleh anaknya bantu, seorang suami tak boleh isteri tolong, seorang adik tak boleh kakaknya tolong, seorang kakak tak boleh adik-adiknya tolong, seorang abang tak boleh adiknya bantu, seorang isteri tak boleh bantu suaminya. Yang boleh bantu kita ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktulah kita berhasrat sangat-sangat, biarlah kita sampai waktu nanti kita dapat bantuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana syafi'un wa awwalu syafi'in musyaffa'. Aku beri syafaat dan boleh beri syafaat, membantu manusia di padang mahsyar dengan izin Allah Azza wa Jalla. Cuma dalam hal ini, tuan-tuan, saya nak sebut satu perkara ringkas saja. Kata para ulama kita, untuk dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah ada 3 syarat yang besar. Ada 3 syarat yang besar. Kejap nak tengok nota ni, kadang-kadang tak tengok lupa. Untuk dapat syafaat Nabi ada 3 syarat yang besar. Syarat yang pertama, kita sentiasa berdoa untuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masanya nanti. Makna berdoa sekarang lagi, ya Rasul, ya Allah, aku nak bersama Nabi di pada mahsyar. Ya Allah, aku nak berkenal aku. Doa sekarang lagi, jangan abaikan doa, minta bersama Nabi. 3. Yang keduanya, untuk dapat syafaat bantuan pada mahsyar, yang keduanya ialah kita mesti berada dalam keadaan mati yang baik, mati sebagai orang beriman, mati orang mukmin. InsyaAllah dapat syafaat Nabi sallam. Dan yang ketiganya, kata ulama, untuk dapat syafaat Nabi sallam di pada mahsyar, yang ketiganya ialah kita memang sentiasa selawat Nabi tadilah, sebut tadi awal tadi, selawat kita tak abai. Kenapa? Selawat kita banyak, Nabi kenal kita. Saya sebut tadi di awal, Nabi kenal kita, syafaat akan dapat. Ini 3 perkara yang kita nak kena jaga. Jadi mudah-mudahan Allah sentiasa berikan kita hidup yang berkat, rezeki yang berkat, hidup yang bahagia, hidup yang tenang, damai, khasnya kita dengan keluarga masing-masing. Sebab saya sebut di mana, tuan-tuan, kita ni, tuan-tuan, kita nak bahagia bukan dekat dunia, kita nak bahagia ni sampai ke hari akhirat bersama-sama. Tak berpisah kita dengan keluarga masing-masing. Ibarat mudahnya kalau kita ada anak 5 orang, ayah mak 7 orang lah. Kita nak 7 orang tak berpisah sampai ke akhirat. Kita buka mata pada mahsyar, Abang Long ada sebelah kita, Abang Ngah pun ada sebelah kita, Kak Alang ada sebelah kita, Kak Long dekat kita juga, Ucu dekat kita juga. Tak berpisah. Isteri buka mata pun tengok anak-anak pun ada, suami di depan dia, nak ke syurga bersama-sama. Cari mana Abang Long, kalau kata mak, mami, mama, ibu, Abang Long ada ni, Abang Long ada bersama. Kita nak keadaan bergerak bersama-sama, seolahnya kenderaan yang satu. Macam sekarang lah, tuan balik ke kampung, naik satu kenderaan sampai 6 orang, MPV contoh 7 orang, pergi 7 orang, balik 7 orang. Takkanlah tinggal di highway seorang, tak mungkin. Balik pergi sama saja. Itulah kita di pada mahsyar nanti. Hidup kita 7 orang dan bersama anak, pada mahsyar pun bersama anak kita, seorang pun tidak jauh daripada kita. Ini harapan kita, tuan-tuan. Waktu kita minta sangat-sangat, Allah beri kita keberkatan, insya-Allah. Kita bahagia di bumi dengan makan minum, dengan keluarga masing-masing, seronok rezeki Allah beri. Kita nak bahagia di pada mahsyar sama, boleh santai bersama anak-anak kita dalam redha rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu doa kita. Di pojoknya, tuan-tuan, puan-puan semua, tak apalah, saya nak kaitkan sikit supaya kita ni ambil kesempatan memberkati keluarga masing-masing. Jangan lupa membaca doa surah Al-Furqan. Apa ayatnya?
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini ayat surah Al-Furqan ayat 875. Ayat 75 daripada Al-Furqan Ustaz. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bacalah sang suami, jangan lupa. Bacalah sang isteri, jangan lalai. Anak-anak semua bacalah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah berkati kita insya-Allah secara kekeluargaan. Rezeki dapat, hidayah dapat, senang bahagia bersama, bahkan susah pun bersama, dan akhirnya bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sekadar apa yang saya boleh sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan sampai kepada tuan-tuan yang sedang bersantai sama isteri anak-anak. Walaupun tak banyak, bolehlah 2-3 patah, dapat sikit alhamdulillah, dapat banyak masya Allah. Tak dapat langsung la haula wala quwwata illa billah, tu sajalah ya. Tapi saya harap insya-Allah dapat sesuatu insya-Allah. Pada semua saya nak tutup sekali lagi bersama tuan-tuan pada pagi ini. Ustaz Yarman, kita selawat sekali lagi kepada Nabi SAW. Moga Allah berkati pertemuan kita pada pagi ini insya-Allah. Selawat sama ada tuan nak dalam hati pun tak apa, yang selawat dengan lisan lidah kita kumandangkanlah. Moga-moga ada barakahnya insya-Allah. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل سيدنا محمد برحمتك يا أكرم الأكرمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.